Yang ketiga, di antara tugasan orang yang masih sihat, orang yang segar, membacakan Yasin di sisinya. Kita nak pergi biasa dah. Kalau pergi dekat orang nak mati, dia akan masa baca Yasin. Baca Yasin. Berdasarkan ada 3 hadis ada. Mari kita tengok. Wa an Ma'qil bin Yasar, hadis ini diriwayat oleh Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat. Dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan, dia guna bahasa diriwayatkan lebih senang, diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Maksudnya hendaklah kamu baca. Baca ke atas orang yang nak mati. Bukan baca lepas pada mati. Riwayat ni kita baca orang sedang nazak, orang nak mati kita pergi baca dia. Hadis ini tu dia. Diriwayat oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Tuan saya ni kata disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dia ada kitab dia Sahih Ibnu Hibban, tapi tak semesti hadis itu sahih. Sebab tulis ni, wal hadisu dha'ifun dha'afahu an-Nawawi fil Azkar. Imam Nawawi kata hadis ini dhaif dalam kitab Al-Azkar, dan juga Al-Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir mengatakan hadis ini dhaiful isnad, sanad dia pun tidak dhaif. Mana hadis ini, hadis tentang Yasin ini tidak sahih, tapi ada diterima oleh para fuqaha, sehingga kan dalam kitab fiqh kata wa zahaba jumhurul ulama, majoriti ulama dari kalangan ulama Hanafi, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan elok kalau kita baca Yasin ataupun baca Quran dekat dengan orang nak mati, sebab dia nak menunggu rahmat. Baca Quran ni rahmat, jadi kita baca. Biasanya masyarakat kita ni payah nak cari mana surah lain, surah Yasin tu dia buat kecil dah di situ. Tapi hadis ni dhaif. Satu lagi hadis, ini ma min mayyitin yamutu, wa an Abi Darda, ma min mayyitin yamut fayaqra indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Maksudnya tidaklah ada seorang yang hendak mati dibacakan Yasin di sininya melainkan dimudahkan oleh Allah Ta'ala ke atasnya. Makna mudahlah dia punya urusan kematian dia tu. Dalam hadis ni kata, hadis ni riwayat oleh Sahibul Firdaus, Musnad Al-Firdaus. Kata di Al-Busiri rahimahullah, dia kata sanaduhu dhaifun, sanad dia lemah sangat. Ada mengatakan, ramai ulama mengatakan hadis ini pun tidak sahih, la yasih, tak sahih. Jadi dua-dua hadis itu tidak sahih. Cuma para ahli fiqh kenapa dia terima? Dia kata kenapa? Apakah sebab? Wasababu, kenapakah sebab? Ramai ulama kata walaupun hadis dia lemah, dhaif, tapi elok kita baca Yasin. Yang pertamanya dia kata sebab anna hazihi surah, sebab surah ini mengandungi tauhid dan juga cerita tentang ma'ad, cerita tentang bangkit semula. Dan busyra bil jannati, khabar gembira dengan syurga bagi orang yang mati atas tauhid. Tengok dalam cerita Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Jadi sepatutnya, cuma masalah sekarang ni kita pergi baca laju. Orang hok dengar hok nak mati pun tak faham, kita hok baca pun tidak faham juga. Jadi maksud tujuan baca tu kerana tadi. Kecuali wahzahabal Imam Malik dia kata makruh baca Yasin dekat dengan orang nak mati kerana hadis itu lemah, hadis itu dhaif. Baiklah para jemaah sekalian, jadi oleh kerana hadis ini ada sebahagian ulama menerimanya macam Ibnu Hibban kata tadi, dan ada yang mengatakan hadis ini dhaif, maka kalau kita nak menerima, kita kata ada riwayat, tapi jangan bertegak ada hadisnya, jadi hadis ini tidak sahih. Hadis itu tidak sahih.
Jadi bila tidak sahih, jadi ada juga uh, amalan-amalannya yang dikhilafkan oleh ulama tentang dalam bab fadail. Jadi kalau orang baca tu, bacalah. Kalau kita tak nak baca, kita baca Quran yang lain pun boleh. Yang pentingnya jangan duk buat dekat orang nak mati. Ini dekat nak mati boleh lagi kita buat-buat. Jadi kita tak usah duk buat, kita pergi apa ni, baca Yasin atau baca Quran, baca Qul Huwallah, ikutlah apa saja yang kita ingat, kita baca. Ada lagi satu hadis yang diviralkan oleh orang dalam YouTube. Dalam YouTube ada, dalam video ada, kerana seorang syekh, seorang ulama yang hebat daripada negeri Arab, dan video dia telah diterjemahkan. Dia baca hadis. Kalau kita baca hadis ni memang kena baca Yasin lah. Dia kata apa ni? Ayyuma muslim qur'a indahu, dengan jangan tak payah tulislah. Hadis ni memang hadis, ulama kata tak ada asal pun di hadis ni. Ada yang mengatakan maudhu', ada palsu. Mana-mana orang muslim yang dibaca dekatnya ketika nak mati, nazala bihi malakul maut. Jadi malaikat maut mati, kita pergi baca Yasin. Apa jadi? Nasyaya turun dengan setiap huruf daripada Yasin itu 10 malaikat. Setiap huruf 10 malaikat. Malaikat ni duk beratur buat soft-soft, duk minta ampun dengan dia, duk tunggu dia mandi. Kemudian malaikat pergi ke kubur, malaikat solat atas kubur, menyaksikan dia tu dikebumikan. Satu. Lepas tu, wa ayyuma muslim, siapa dia baca Yasin dalam keadaan dia sedang sakaratul maut. Tadi tu mati dah tu. Hak ni kita pergi baca Yasin, orang dia ada sakaratul maut pula. Lam yaqbid. Jadi malaikat maut tidak akan ambil nyawa dia sehingga dia bawa Ridwan, penjaga syurga tu, mari bagi tahu pada dia muni ahli syurga. Besar dia punya kelebihan. Dan dia hampar dengan hamparan yang begitu cantik. Dan diambil ruhnya dalam keadaannya wangi, duduk dalam kubur dia, dan dia tak perlu kepada kolam Nabi SAW. La yahtaj ila haud. Masya-Allah. Jadi kita mengatakan teruk sangatlah. Kita ni berusaha sangat-sangat nak pergi sampai ke kolam Nabi. Tiba-tiba dengan baca Yasin dekat nak mati ni, kolam Nabi pun tak perlu. Malaikat mari duk tunggu berpuluh ribu sampai ke solat, sampai jenazah. Jadi kata di Al-Qadi Zakaria dalam hasyiah daripada tafsir Baydawi, dia kata hadisun maudhu', ini hadis palsu. Kalau dengar video ni, Arab ke siapa, delete, jangan disebarkan. Kalau kita sebar setelah kita belajar, bermakna kita juga menumpang sama menyebarkan hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Kalau dhaif, ada kategori. Kita tak sama hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Hadis dhaif ni lemah, tapi ada lagi lah ruang untuk kita ambil dia. Tapi kalau maudhu' maknanya riwayat dia tu palsu. Betul, anak gurau, tapi betul lah. Kita jangan samakan hadis palsu dengan gigi palsu. Tak boleh sama. Gigi palsu comel kalau dia ada, tapi hadis palsu kalau ada, kita tahu, kita sebar. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu bahaya. Siapa dia tahu dia sebar juga, maka orang ni ambil tempat dia dalam neraka. Jadi itu ancaman daripada Nabi SAW. Walaupun kita berniat baik, saya niat baik nak suruh orang beramal, tidak boleh. Sebab itu kita tak kata, kita marah. Tiba-tiba ada orang mari tanya dia, kita orang duk sebar di pasar ni bahawa esok kita ajak pergi rumah makan belakang. Kita tak ajak siapa-siapa. Mana agak? Cari kita dah. Bercawak kita cari siapa dia ni. Sebar berita kata aku saudara. Ini berita tentang hak Nabi SAW. Boleh kita pergi main. Sebab itulah para jemaah, para pendakwah, para asatizah, rujuklah, murajaah lah hadis-hadis yang nak sampai kepada masyarakat. Jangan dikira asal kadang lagi tak kira hadis. Lah. Ilmu hadis ada disiplin dia. Ilmu hadis ada disiplin dia. Baiklah. Jadi kata di dalam kitab ni, kata mereka, kata ulama ni, kata hikmah membacakan Yasin itu adalah kerana hal-hal kiamat dan hari kebangkitan ada tersebut dalamnya. Demikian menjadi barulah maklumat itu kepada orang yang nak mati. Itu kalau dia faham. Jadi eloknya kalau macam ni kena terjemah lah. Terjemah tepat-tepat ayat kiamat ni kita terjemah. Intipati Yasin itu. Ataupun waktu hidup ni
Belajar selalu Yasin. Ada beberapa surah yang kita kena tadabbur. Yang paling utama sekali surah Fatihah. Kemudian surah Yasin. Kemudian surah Al-Kahfi. Surah yang menjadi bacaan rutin kita. Al-Mulk, pada waktu malam kita baca. Kena murajaah. Tak cukup dengan sekadar baca ramai-ramai lepas tu balik. Tak. Tujuan baca Al-Mulk tu ingat ke mati. Jadi belum kita nak kita baca lepas tu kita tidur dalam keadaan kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hikmah dia. Baik.